Assalamualaikum. Selamat pagi bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Buka je lagu montaj tu jadi saya kira penyeri lah ataupun booster memberi semangat kita pagi-pagi ni kan. Lagu yang dikatakan menjadi carta nombor 1 di semua corong radio. Percaya atau tidak? Itu dia. Dan Apa Khabar Malaysia diharapkan warga Malaysia ketika ini sihat-sihat belaka dan ceria sentiasa. Sebab dalam Apa Khabar Malaysia seperti biasa kita akan membawakan pelbagai topik-topik yang begitu menarik sekali untuk pengetahuan anda. Dan saya tak langsung cek, kita pun menambahkan lagi pengetahuan kita yang sedia ada. Dan tentunya kami sajikan untuk anda topik-topik yang menambah pengetahuan sebenarnya. Pastinya santai je hari ini. Kita nak bercerita tentang isu kesihatan. Dan satunya isu pasal percutian. Kita dah masuk bercuti. mood cuti sekolah ni kan. Tambah pula cuti yang panjang untuk anak-anak dan juga ibu bapa. Jadi bolehlah merancang ke mana hala tuju ataupun mungkin dah plan lah kan. Betul. Nak pergi ke mana. Mana tahu tengok program ni lebih mendapat idea nak berjalan ke mana selepas ini, nak menduduki di mana ketika percutian selepas ini. Dan seperti biasa menyerikan lagi, menambahkan lagi berita gembira apabila diumumkan oleh kerajaan baru-baru ini mengenai bayaran insentif awal penjawat awam dibayar pada 23 Februari ini. Wah, senyum lebar penjawat awam di luar sana. Kru-kru penerbitan kami pun pagi ini, wah, semuanya happy luar biasa. Saya tengok kan. Okey, mungkin kita bisa sentuh sikit bayaran insentif awal sebanyak RM2,000 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah, termasuklah lantikan kontrak, dan RM1,000 kepada semua jawatan utama sektor awam dibayar sekaligus pada 23 Februari ini. Ini diumumkan oleh Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat dan perimpunan bulanan bersama warga Kementerian Kewangan. Turut disalurkan juga sebanyak RM1,000 kepada semua jawatan utama sektor awam, membabitkan polis, bomba, tentera angkatan bersenjata dan seluruh anggota beruniform. Dan saya kira ini antara insentif yang paling tinggi lah. Sebelum, biasanya kita akan dapat insentif sebelum raya sejumlah ataupun amount yang bawah daripada RM2,000. Tapi kali ini antara amount yang tinggi juga untuk anda membuat persediaan kita menjelang puasa dan nak masuk awal permulaan sekolahan. Lepas tu nak menjelang raya lagi. Jadi persediaan untuk anda jugalah kalau boleh apa yang disalurkan ataupun bantuan yang diberikan oleh kerajaan ini, insentif kepada anda, gunakan dengan sebaik-baiknya. Betul, dan sebaik mungkin berbelanjalah dengan bijak, berjimat cermat, elakkan daripada berlakunya pembaziran dan paling penting janganlah melabur kepada benda-benda yang tak sepatutnya. Nak pula skim penipuan ni banyak wujud umpama cendawan timbul. Dan waktu-waktu inilah mereka mengambil kesempatan. Kita seharusnya cakna. Betul. Jadi gunakan dengan sebaik-baiknya. Banyak lagi berita-berita penting akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Anda akan dapatkan menerusi dari Bilik Berita bersama dengan rakan tugas sekejap saja lagi. Tapi mungkin apa perancangan anda hari ini, kita kena tengok juga dan tinjau ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madani dari Bilik Berita. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, beliau akan berbincang dengan agensi agama terlibat untuk melihat peruntukan bawah enakmen jenayah syariah di negeri-negeri. Ia susulan tindakan satu laman web penstreaman podcast yang menjemput Hot Daddy atau dikenali sebagai Hasli Ikhwan Arif Zul Hasli yang didakwa di mahkamah atas tuduhan mengiklankan khidmat persundalan menerusi aplikasi X sebagai tetamu. Perbincangan itu bagi mengenal pasti sekiranya terdapat kesalahan atau kemungkinan kesalahan terlibat dengan jenayah syariah atas mempromosi perkara maksiat. Beliau meluahkan rasa kecewa dan kekesalan serta akan meminta pihak agensi agama untuk melihat keperluan penguatkuasaan dan pendakwaan terhadap tindakan pempengaruh media tersebut kerana amat jelas aktiviti persundalan satu perlakuan jijik di sisi agama.
Usahlah kerana menagih populariti dengan mencipta sensasi sehingga kita sanggup menormalisasikan perkara maksiat dan juga mungkar. Justru saya mengajak semua pihak, terutamanya pempengaruh influencer media, untuk bertanggungjawab kepada agama dan negara. Marilah kita sentiasa memberikan contoh dan akhlak yang terbaik kepada masyarakat agar segala perbuatan baik yang diikuti akan mendapat pahala yang berpanjangan. Beliau turut menyeru kepada semua pempengaruh agar bertanggungjawab dalam menyiarkan kandungan video mereka agar masyarakat yang dilahirkan pada masa depan tidak terpengaruh dengan perkara tidak baik, khususnya yang melanggar nilai agama, budaya dan etika kehidupan. Kementerian Komunikasi dan Kerjasama Jabatan Penerangan akan melancarkan Manual Etika Kewartawanan Malaysia EKM 2024 bulan ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata pihaknya sudah bertemu dengan wakil Jabatan Penerangan dan melakukan sedikit penyelarasan. Tarikh asalnya adalah 13 Februari ataupun 15 Februari asalnya, tapi kita akan anjakkan sikit sebab ada yang meminta selepas tempoh Tahun Baru Cina tu, perayaan tu, jadi mungkin minggu selepas itu. Tapi dalam bulan Februari kita akan lancarkan lebih kurang manual etika kewartawanan melalui Jabatan Penerangan. Dia memberi penegasan kepada aspek-aspek termasuklah pengesahan tentang berita dan beberapa fungsi yang lain. InsyaAllah dekat dengan tarikh itu, setelah selesai sedikit lagi penelitian, kita boleh bagi lebih banyak isi kandungannya. 91 daripada 131 pendatang yang melarikan diri dari depo imigresen sementara Bidor Tapah berjaya diberkas setakat malam tadi. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata daripada jumlah tersebut 66 ditahan polis manakala 25 ditahan pihak Jabatan Imigresen Malaysia JIM serta 38 lagi masih bebas. 8 pendatang tanpa izin etnik Rohingya itu ditangkap di kawasan hutan Jalan Kacu Tapah, Hab Getah Bidor serta Kampung Senta Bidor. Polis menyuruh orang ramai terus bekerjasama bagi mengesan bagi tahanan yang masih bebas. Dalam kejadian Khamis lalu, 131 tahanan terdiri dari etnik Rohingya serta warga Myanmar dan Bangladesh meloloskan diri dari depo imigresen sementara Bidor dengan semua tahanan itu merusuh selain merosakkan pagar depo sebelum melarikan diri. Bagaimanapun, 2 dari tahanan yang lolos itu meninggal dunia selepas terbabit dalam kemalangan jalan raya. Jenazah legenda bola sepak negara Khalid Ali selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Lembah Keramat, Ampang malam tadi. Allahyarham meninggal dunia pada usia 66 tahun di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM Petaling Jaya 3:03 petang semalam. Jenazah yang tiba di Masjid As-Sobirin, Lembah Keramat 5.50 petang dimandikan dan dikafatkan ahli jawatan kuasa masjid serta anak lelaki Allahyarham Muhammad Afiq Khalid. Suasana hibah dan pilu menyelumbungi perkarangan masjid yang dipenuhi ahli keluarga, sahabat handai dan jiran tetangga termasuk Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli. Sedihlah. Adik kan sedih sangat pasal dia pun dah lama dah sakit baik selalu pergi tengok dia, rumah dekat je, tapi alhamdulillah lah, tapi nampak hari-hari dia perbezaan tu ada di hospital. Allahyarham kemudian disembahyangkan sejurus solat Isyak sebelum dibawa ke tanah perkuburan bagi urusan pengebumian selesai 9.45 malam. Legenda kebangsaan itu sebelum ini disahkan menghidap kanser paru-paru tahap 4 dan mendapat perhatian pelbagai pihak yang tampil menghulurkan sumbangan kepadanya.
Bekas pemain Selangor itu menyarung jersey skuad kebangsaan dari 1977 hingga 1985. Allahyarham memiliki reputasi cemerlang ketika zaman kemuncaknya, termasuk membantu skuad Harimau Malaya layak ke Sukan Olimpik 1980 di Moskow, Rusia. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Persepsi bahawa tekanan darah tinggi hanya dialami mereka yang berusia perlu diubah. Kerana ketika ini semakin ramai golongan muda menderita penyakit itu. Hipertensi atau tekanan darah tinggi tidak boleh dipandang remeh kerana ia adalah risiko kepada penyakit jantung, angin amar, masalah buah pinggang dan pembuluh darah. Mengikut tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2019, PKKM 2019, masalah darah tinggi dalam kalangan orang dewasa muda antara 18 hingga 24 tahun di Malaysia kebanyakannya disebabkan oleh obesiti. Seseorang itu dikatakan menghidap hipertensi apabila tekanan darah rehat resting blood pressure didapati melebihi 140/90 pada sekurang-kurangnya 2 masa yang berlainan. Untuk kupasan lebih lanjut, kita bersama dengan tetamu di studio. Itu dia penyakit hipertensi ataupun lebih dikenali sebagai penyakit tekanan darah tinggi. Saya kirakan itu adalah penyakit yang kerap kali berlaku di kalangan masyarakat kita, apatah lagi mengalami gaya hidup yang agak stres juga. Antara faktor punca selain daripada pemakanan. Dan nak bercakap lanjut mengenainya, kita bawakan seorang pakar untuk membincangkan mengenai topik ini. Ya, tentunya hipertensi tidak mengenal usia. Kalau cakap pasal darah tinggi ni mesti orang kaitkan dengan orang tua. Tapi sekarang tak ada hubung kaitnya. Darah tinggi dengan orang tua sahaja, hipertensi tidak mengenal usia. Baik, tetamu kita pada hari ini, kita bersama dengan Dr. Hanan Abdul Mokhti selaku Doktor Residen Klinik Syifa 24 jam. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Doktor atas kesudian meluangkan masa. Mungkin boleh lebih terperinci lagi Doktor mulakan dengan apa itu hipertensi ataupun darah tinggi ni. Okey, untuk hypertension kita adalah salah satu bacaan tekanan darah lah, okey, di mana tekanan darah kita ni ada sistolik dan diastolik. So salah satu ataupun kedua-duanya tinggi untuk dalam dua waktu yang berbeza, kita mengatakan dia ada darah tinggi. Apakah bacaan itu? Adalah untuk bacaan sistolik adalah 140 dan ke atas dan diastolik adalah 90 dan ke atas. Okey. So salah satu daripada bacaan dua ini tinggi untuk dua kali bacaan pada waktu yang berbeza dah dikira ada hypertension. Bacaan BP iaitu blood pressure. Blood pressure. Okey. Dan doktor, mungkin kita boleh kongsikan mengenai hipertensi ini ataupun lebih dikenali tekanan darah tinggi, penyakit tekanan darah tinggi. Kalau dulu kita lihat kebanyakan mereka yang mendominasi penyakit ini adalah yang sekitar 40-an ke atas ke 50-an dan didominasi oleh warga emas. Tetapi berbeza keadaan ketika ini apabila ramai antara golongan muda remaja, belia, kanak-kanak pun ada juga yang mengalami hipertensi. Mungkin apa faktor yang mendorong kepada penyakit ini berlaku pada golongan ini? Okey, antara salah satu faktornya adalah daripada segi amalan gaya hidup kita. Okey, ini adalah punca utamalah untuk bagi golongan muda yang mendapat penyakit hypertension lah, di mana kita boleh lihat mengikut UN, UNICEF lah, about 20% of kanak-kanak obesity bawah 5 tahun. So itu agak banyak ya kuantiti tu. Dan bila penyakit obesity ni memang meningkatkan kecenderungan untuk dapat hypertension lah. Selain daripada tu, macam mana kanak-kanak boleh dapat obesity kan? So ini daripada
pemakanan kita. Okey, daripada segi pemakanan kita dapat lihat sekarang banyak makanan ringan, makanan segera dan juga makanan yang tinggi gula, bergoreng. Kalau kita pergi stall-stall banyak sekarang, even ice cream pun kita goreng kan. So benda-benda ini meningkatkan ada makanan yang berlemak, tinggi garam, processed food semua ni semua tinggi garam dan berlemak lah selalunya, boleh menyumbangkan kepada obesity dan lantas dapat hypertension lah. Adakah hypertension ini disebabkan faktor genetik juga? Yes, keturunan. boleh juga. Okay, usually it's because of kita panggil primary hypertension lah, di mana dia ada keturunan. Tetapi kalau dalam golongan muda, yes, kalau siapa yang dalam family dia memang ada darah tinggi, dia lebih berisiko tinggi berbanding orang dalam keluarga yang tiada darah tinggi lah. Okay. Selain daripada pemakanan, aktiviti bersukan, bersenam. Kalau kita tengok sekarang, kanak-kanak sekarang pun banyak lebih kepada gadgets. Okay, dia orang kurang keluar bermain. Aktiviti. Yes, untuk macam dulu kita zaman-zaman kita banyak playground, kita banyak keluar ke playground daripada screens kan. But children nowadays banyak lebih fokus kepada screen. Daripada usia yang baby, ada certain parents bagi expose sejak daripada baby lagi. So they are addicted to the screens instead of nak pergi main dekat playground. So benda tu boleh tingkatkan dia punya jasmani lah, which is good for the untuk prevention of hypertension. Dan difahamkan juga darah tinggi ni ada beberapa jenis dan peringkatnya. Mungkin doktor boleh terangkan dekat situ. Okey, so peringkat darah tinggi ni ada 3 lah. Kalau mengikut kita punya CPG, Clinical Practice Guideline. Okey, yang pertama adalah stage 1, di mana tekanan darah bacaan dia lebih kurang daripada 140 dan ke atas. Untuk sistolik, diastoliknya adalah 90 dan ke atas. Stage yang kedua adalah 160 ke atas dan 100 ke atas untuk diastolik. Okey. Yang ketiga adalah severe hypertension lah. Okay, this one is 180 and above. Untuk systolic, diastolic 110 ke atas. So these stages dia menentukanlah rawatan apa yang you perlukan, how aggressive you want to treat the hypertension. Okey doktor, kita nak tahu juga kalau sekiranya seseorang itu menghidapi hypertension pada peringkat awal, adakah ianya dapat disembuhkan ataupun selamanya seseorang itu kalau dah akan mengidap hipertensi, selama-lamanya dia akan stage tu akan meningkat seiring dengan faktor usia bagaimana? Okey, untuk rawatan lah kan. Okey, kita berbalik kepada dia punya staging lah. Okay. How severe is the hypertension? And kemudian mengikutkan kita kena juga tengok dia punya risiko untuk mendapat cardiovascular risk. Maknanya serangan jantung ke apa. Dan kita tengok daripada situ juga. Kita kena tengok, okay, let's say dia low risk, maknanya high, kalau dia stage 1, okay, and then dia tak ada cardiovascular risk. Apa cardiovascular risk tu? Adalah contoh kolesterol, high cholesterol, okay, diabetes, ini semua boleh menyumbang kepada cardiovascular risk lah, serangan jantung semua tu. So kalau dia low, kita actually tak boleh encourage dia untuk lifestyle modification. Tak perlu start ubat lagi. Maknanya you jaga pemakanan you, bersenam, and then kita akan monitor from there. Alright. Kalau yang dia go intermediate, intermediate ni selalunya kita go both. Okay, lifestyle modification and also medication. Depends lah, you perlukan satu ubat ke, 2 jenis ubat ke, it depends on you punya reading macam mana lah, and then we'll follow up juga. Okay, for severe hypertension kita ada 2 jenis, which is hypertension urgency and hypertension emergency. Okay, urgency ni yang tak ada simptom ataupun dia ada very mild symptom lah. Contoh macam sakit kepala, muntah-muntah, pening, yes, fatigue, dia rasa lesu je. Semua tu dia kira
hypertensive urgency. Okey, hypertensive urgency ni kita still boleh bagi orally, kita monitor sekejap dekat klinik ataupun dekat kerja masalah, depends dia pergi ke mana. Then kita tengok okey, if dia ada penurunan pada kadar tertentu, then kita discharge balik and continue with your oral medication. But those yang hypertensive emergency usually requires yang ubat masuk darah. So ni perlu pemantauan yang lebih dekat di hospital. Hypertensive emergency ni bila dia dah start ada macam kebas-kebas, okey, kat muka atau tangan, kaki, ataupun dia ada kesukaran bernafas, sakit dada. So ini lebih serius lah. Okey doktor, bila bercakap pasal darah tinggi ataupun hipertensi ni, orang sering kaitkan dengan garam sodium, pengambilan garam sodium yang berlebihan. Adakah ianya berkaitan sepenuhnya dengan garam hingga menyebabkan hipertensi berlaku? Yes, memang kita kalau ikut kita punya guideline itself pun memang kita kena limitkan pengambilan garam. Itu antara nasihat yang antara modification that you have to do in your lifestyle. Contoh, pengambilan garam adalah sodium 2 gram sahaja, ataupun bersamaan 5 gram tablespoon. Teaspoon of table salt. So banyak mana? About 1 teaspoon sahajalah. That is for the total seharian, bukan untuk satu masakan. Itu dia ya. Lepas ni ingat nak masak ni jangan nak fikir sedap semata, elakkan kurangkanlah pengambilan garam. Kalau nak elak mungkinlah tak sedap, tak selera pula kan. Okey, ada alternatif lain lah untuk kita tukarkan menjadikan makanan tu lebih sedap. Betul kan. Pastikan sihat jugalah. Doktor, kalau kita sentuh mengenai garam adalah hipertensi, bagaimanakah dengan pengambilan kafein? Adakah seseorang yang menghidap penyakit darah tinggi ni masih lagi boleh mengambil kafein dengan kadar yang tertentu, ataupun sebaik mungkin dinasihatkan untuk berhenti mengambil kafein? Okey, kafein ada boleh menaikkan slightly lah you punya blood pressure. That's why masa kita nak ambil blood pressure, kita tak galakkan kena ambil selepas 30 minit selepas you ambil kafein. So that is one of them. Tapi nak kata you have to take in moderation lah. Okay, not too much, not too, maybe once a day is enough. Not like every macam ada setengah orang they are dependent with the caffeine kan, dia ambil coffee twice a day. So this may contribute to elevating dia punya blood pressure lah. Jadi nak makan apa biar bersederhana. Kan? Pengambilan yang kalau boleh kita kontrol lah kan, garam maupun apa sahaja jua makanan yang anda ambil untuk mengelakkan bukan sahaja darah tinggi tapi penyakit lain. Baik doktor, berkaitan dengan jika seseorang itu mengalami hipertensi maupun darah tinggi, kalau tak ada tindakan yang diambil, apakah risiko penyakit lain yang mungkin mereka hadapi? Okay, so kalau usually sebab memang orang yang ada darah tinggi ni usually dia tak perasan pun, because usually memang asymptomatic, maknanya tiada simptom. So usually diorang akan datang dengan komplikasi sudah. Di mana antara komplikasi yang boleh berlaku dengan pesakit-pesakit sama ada tak didiagnose ataupun tidak compliant dengan dia punya ubat dia, boleh menyebabkan stroke. Okey, stroke ni ada dua jenis, satu pendarahan otak ataupun ischemic, maknanya kurang oksigen sampai kepada otak. Okey, that is one. Kedua, penglihatan. Penglihatan boleh jadi buta juga. Initially slowly kabur-kabur and then end up buta. Okey, kita panggil hypertensive retinopathy. Yang ketiga adalah serangan jantung lah. Okey, serangan jantung ataupun gangguan fungsi jantung lemah. Dia boleh efek kepada jantung. Dan yang keempat adalah buah pinggang lah. Okey, di mana lama-lama uncontrolled hypertension boleh menyebabkan sakit buah pinggang, di mana nanti perlukan dialisis semua itulah. Akhir sekali antara yang boleh menyebabkan adalah gangrene pada kaki ataupun tangan, di mana gangrene ni bukan macam gangrene diabetic, dia gangrene dry gangrene. Macam kalau diabetic dia wet gangrene. So dia punya kaki, hujung-hujung jari ni initially dia akan datang dengan sakit-sakit kaki, rasa sakit nak jalan.
Tapi bila kita check dia punya pulse dekat kaki semua weak ataupun tak ada dah. So that boleh menyebabkan gangrene. Gangrene tu lama-lama kena amputate lah. Okey. Doktor, kita nak tahu juga bagaimanakah untuk mengenali seseorang itu, individu untuk lebih mengenali simptom-simptom awal sekiranya dia telah pun menghidap hipertensi ni. Okay, antara simptom kita go back to tadilah macam saya cakap, memang hypertension usually asymptomatic. So untuk detect you kena either buat saringan pemeriksaan awal. Ada simptom macam sakit kepala kerap Okay, seminggu boleh, tetapi usually what is the most commonest ni memang dia tak ada. Okay, that's why orang-orang hypertension ni kata saya sihat je, saya tak ada pun, doktor kenapa blood pressure saya tinggi. Tapi sebenarnya you memang ada blood pressure. It is asymptomatic, but they can also present macam you cakap lah, sakit kepala, and ada juga yang datang just macam rasa loya-loya je. Okay, ada juga sampai rasa muntah lah, dizzy, dia ada rasa dizziness. Yang tu still mild. Okay, but yang kita risau is bila dia datang dengan rasa kebas-kebas. Okay, rasa lemah, pegang barang jatuh, jalan jatuh, ataupun dia nampak double vision. Okay, that is one of the symptoms lah. And then dia datang sakit dada dah, susah bernafas. Okay, these are the complications lah. Datang-datang kaki bengkak. Ya, kadang-kadang doktor mungkin tak sedar, tak nak ambil tahu, datang-datang dah tahap dah memang teruk. Itu yang kita nak elakkan. Okey doktor, sekarang ni kita kebanyakan melihat, saya ada dengar desas-desus yang mengatakan kalau seseorang itu telah pun konsum ubat untuk penyakit darah tinggi ini, dia akan terikat sepenuhnya dengan seumur hidup, dah tak boleh berhenti. Adakah benar dakwaan tersebut? Okay, usually, memang mostly memang terikat. Okay, is because usually kita tak modify you punya lifestyle modification. But the truth to be told is actually if you kawal you punya lifestyle and you persistently ambil you punya medications, you akan sustainkan you punya blood pressure in long run. So if let's say you datang rawatan susulan lah, doctor check, okay, blood pressure you stable. Okay, for almost 1 year, you punya blood pressure dah stable. Actually there's a guideline kata you can taper down you punya medication, and if let's say dia punya medication dah memang low dose, you can try to stop the medication, but provided pesakit tu datang balik jumpa doktor. Bukannya stop, bye-bye. Tapi ada di antara pesakit yang mengidapi darah tinggi ni yang tahap yang kritikal ni kan, banyak yang mengeluh tak boleh ambil itu, tak boleh ambil ini, kena kawal pemakanan. Apa sebenarnya diet pemakanan yang sesuai untuk orang kata penderita hipertensi ni? Actually it's a balanced diet lah. Macam mana pun you have to take, macam kita cakap lah, moderation in terms of your salt intake lah. That one yang paling kita tekankan lah. Salt intake memang contribute to your hypertension. Kedua adalah makanan yang kurang berlemak. Ketiga, even sugar, you have to cut down your sugar. Okay, sugar ni in excess dia akan jadi fat balik. So dia akan leads to hypertension juga. Makanan kalau boleh banyakkan makanan sayur-sayuran, vitamins like vitamins B, C, ni semua good for your, dia boleh maintain your your blood pressure. Makanan yang tinggi potassium, but potassium ni just to be hanya untuk orang yang bukan ada masalah buah pinggang. Okay. Kalau buah pinggang, kita tak galakkan tinggi banyakkan potasium dalam you punya diet. Okey, doktor, kalau kita lihat kan di pasaran banyak sekali suplemen-suplemen yang dijual di pasaran, umpama cendawan tumbuh selepas hujan. Dia katakan baik untuk kesihatan, baik untuk mereka yang menghidapi tekanan darah tinggi. Adakah mengambil suplemen tersebut dapat mengurangkan, dapat membantu untuk mengurangkan kadar tekanan darah tinggi atau penyakit tersebut, ataupun memburukkan lagi
tahap kesihatan. So supplements, if you say about supplements, depends lah apa kind of supplements. Antara yang ada benefits untuk kita punya blood pressure control is vitamins, multivitamins. Especially those yang tak boleh makan sayur-sayuran, it's an option for them untuk ambil multivitamins. Fish oil also has a good effect on your blood pressure. Tetapi untuk like you say traditional medicine, okay, it's not that kita tak tahu sangat because there's no studies done, conducted. Okay, proper study tak ada. Mostly are based on testimonies. Most are testimonies Dan tidak dia diiktiraf. takkan cakap benda yang buruk because bila kita drugs yang keluar, kita usually list what is the effect and what is the side effect. Registered. But on the supplements macam yang herbal, dia orang tak ada these things. It's all testimonies. Testimonies usually mana ada orang nak letak side effects. Okay, so we don't know about that. So nak kata relatively safe tak boleh juga. So ada in fact ada certain yang berbentuk kapsul lah. Dia orang campur juga modern punya medication. Contohnya steroids dalam tu. Where steroids in long term kalau you ambil boleh menyebabkan darah tinggi, boleh menyebabkan Cushing syndromes. Dan boleh menyebabkan rosak buah pinggang. Maknanya bahan-bahan tu yang kita tak kenal pasti sebenarnya kan. Jadi sebenarnya masih lagi tak terlewat untuk anda yang mungkin sedang menderita akibat darah tinggi ni, jangan rasa sengsara sangatlah kan. Sekarang ada masa untuk anda perbaiki ataupun maintain sebenarnya kesihatan anda di tahap yang maksimum sebenarnya. Yang paling penting amalkan gaya hidup sihat, elakkan daripada berdepan dengan tekanan. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita hari ini iaitu Dr. Hanan Mokti atas perkongsian yang begitu menarik sekali iaitu hipertensi tak mengenal usia. Itu dia penyakit tak mengenal usia sebenarnya. Teruskan jaga kesihatan, sayangi diri kita. Dan kita nak kongsi kan sebenarnya antara tips untuk menjaga kesihatan lebih baik lagi yang adalah memberi manfaat melalui acupuncture. Apa manfaatnya? Jom kita saksikan VT yang disediakan oleh pihak Apa Khabar Malaysia. Silakan. Akupuncture atau akupuntur merupakan satu alternatif perubatan tradisional yang berasal dari China, telah wujud beribu tahun lamanya dan kini semakin mendapat permintaan dan perhatian secara global kerana potensi melalui kaedah perubatan ini. Pusat perubatan alternatif yang menawarkan hikmat akupuntur semakin banyak seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Antaranya Iswana Healthcare yang sudah bertapak di kawasan Selangor lebih 10 tahun. Selain akupuntur, Iswana Healthcare turut menawarkan pelbagai rawatan alternatif lain seperti mental health, rawatan muka, tata rias kuku, rendaman air keluarkan toksin dan banyak lagi. Pelbagai rawatan akupuntur yang ditawarkan di sini dan segalanya berdasarkan kajian teori dan bukti demi merawat pelbagai permasalahan kesihatan pesakit yang datang. Dengan menggunakan jarum halus pada titik-titik tertentu di tubuh, akupuntur bukan sahaja dapat mengurangkan kesakitan, tetapi ia dapat menyokong keseluruhan kesihatan tubuh baik dalam jangka pendek maupun panjang. Macam mana akupuncture boleh membantu untuk pesakit-pesakit? Salah satu sakit ialah stroke. Macam selalunya kalau pesakit stroke tu mereka punya mobility, dia punya pergerakan akan terganggu, dia separuh. For example, kalau mereka dapat stroke, hemorrhage ke stroke belah kanan, belah kiri yang affected dia, lemah dia ataupun weakness jadi belah kiri dan the other way around lah. Dengan acupuncture juga akan membantu untuk pain relief ataupun sakit. Tangan dia sangat sakit. Dia macam berkilo-kilo. Weight sangat berat sebabkan mereka tak boleh angkat. Jadi kalau nak bawa sesuatu mereka rasa sangat sakit. Jadi yang motor sistem lagi, neurotransmitter ini juga akan membantu untuk kurangkan sakit dengan poin-poin yang kita letak. Dia juga akan improvekan salur darah ke saraf-saraf otak kita. Bila salur darah increase, dia punya oxygen level increase, dia rasa kuat. Selain ia merawat pelbagai masalah kesihatan dari aspek fizikal seperti sakit belakang dan migrain, akupuntur turut membantu memulihkan masalah kesihatan emosi seperti tekanan dan depresi termasuk masalah tidur atau insomnia. Jadi macam mana akupuncture ni juga membantu mana dia akan regulatekan mood dia dengan promote relaxation. Jadi bila
mereka datang, kita dah buat acupuncture, mereka on the bed masa dekat kita sedang buat acupuncture tu, dia rasa sangat relax. Cik, kata cuti sekolah dah nak dekat. Pastinya perancangan untuk bercuti ni dah bermain di minda kita. Tapi kadang-kadang Cik, kalau nak pergi booking penginapan, inilah memainkan satu peranannya. Kadang-kadang last minute ni tempat pun tak ada. Apatah lagi cuti sekolah, musim-musim percutian tahun baru Cina. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut, inilah masanya kita. Sebenarnya banyak option ni, banyak pilihan selain daripada hotel. Ada juga homestay. Mungkin ada yang sukakan suasana kampung ataupun kehijauan alam semula jadi. Mungkin homestay menjadi pilihan kepada anda. Jangan pening kepala kepada ibu bapa di luar sana. Anda mungkin boleh beri tumpuan kepada perbincangan kita pada hari ini. Mungkin menjadi cadangan kepada anda dan planning untuk anda bercuti menggunakan ataupun perkhidmatan homestay ini. Banyak sebenarnya. Untuk yang Arif bercakap tentang perkara ini, kita menjemput Presiden Pertubuhan Pengusaha Homestay Malaysia, iaitu Datuk Sahariman Hamdan di studio pagi ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Okey, Datuk merupakan Presiden Pertubuhan Pengusaha Homestay Malaysia. Rupanya Homestay Malaysia pun ada pertubuhan juga ya. Dan mungkin community. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan mengenai sejarah juga latar belakang mengenai Pertubuhan Pengusaha Homestay Malaysia ni. Ya, pertamanya alhamdulillah syukur sampai saya di sini. Umur pun dah 65 tahun. Baru pertama kali ni jejak pada ini. Orang kampung kan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah syukur. Saya mulakan program homestay ni. Pelajaran saya dulu, saya ke Jepun dalam Louis Policy, dan saya berpeluang untuk duduk di Jepun selama sebulan. Dan di antaranya dalam 1 minggu tu duduk dengan masyarakat Jepun. Gitu ya. Bila pulang daripada Jepun itu, maka kita tubuh persatuan. Ada persatuan, but it's not homestay lah. Persatuan alumni ASEAN Japan. Dan saya menjadi pengurusi pada pertubuhan itu. Dan ramailah pelancong-pelancong daripada Jepun, daripada ASEAN untuk saya jagalah ni. Jaga dengan baik sebab untuk menjaga persahabatan. Jadi program itu yang dulunya dinamakan anak angkat. Ada anak angkat dari Jepun ni. Siapa nak ambil kan? Cerita-cerita macam tu je. So after running that core business selama 1 tahun, saya merasakan bahawa benda ni boleh ditingkatkan dengan memindahkan kepada anak angkat itu kepada tourism itself. Jadi kalau dulunya orang datang daripada ASEAN, datang daripada Jepun, dia datang ni sebagai sisa anak angkat. Kalau anak angkat ni malu dah nak minta duit kan. Takkan bapa angkat pula minta duit datang ke rumah kan. So we change a bit to tourism. Kita kerjasama dengan Ministry of Tourism. Then in 1995, lepas kerja sendiri selama lebih kurang 5 tahun, then we managed to get tourism datang bersama. Dan pelancarannya untuk homestay ini pada tahun 1995. Dan di kampung saya. Ni kalau Datuk, kalau kita dapat saksikan di skrin ketika ini, di mana lokasinya? Tempat saya. Okey. Dia nak tunjuk tempat toke dulu ya. Homestay dia semua ni. Tapi tempat lain pun ada lebih baik lagi pada ini. Gitu ya. Okey, Datuk nak tanya juga, kita melalui fasa pandemik COVID-19 lebih kurang 4 tahun. Nak tahu juga sekarang ni perkembangan orang memilih homestay bagaimana? Adakah makin ramai yang lebih memilih homestay berbanding hotel? Bagaimana? Ya, terima kasih banyak. Let me begin sikit je sebelum tu ya. Pada pandemik itu memang it's terrible lah. Mana everything close, semua benda tutup. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Motek yang memberi bantuan ni. Ahli saya semua dapat RM600. Kali kedua dapat pula RM1,800. Kena ucap terima kasih kan. Jangan nanti. But alhamdulillah jugalah dengan pandemik itu kami dapat banyak belajar, menyesuaikan diri, more to inovasi, a big change here and there. Dan alhamdulillah lah kita dapat maknanya meneruskan perjuangan ini. Jadi kalau dulunya kosong, lama-lama kita dah boleh maintain, and now we are getting about nearly 50 million per year. Pemilihan homestay ni adakah lebih kepada mereka yang duduk di luar Malaysia ataupun masyarakat kita sendiri dah mula sedar yang sebenarnya homestay ni lebih menyeronokkan?
Ya, kalau kita ada beberapa jenis ni yang orang kadang-kadang salah anggap kan. Ramai orang guna ni di Kuala Lumpur pun main homestay di Kampung Bintang ke apa kan. Tapi sebenarnya homestay yang jenama daripada motel ini ialah homestay yang berada di kampung. Jadi ada SOP dia lah. Berada di kampung, maknanya tidur bersama dengan orang kampung. It must be bersama dengan orang kampung. Kemudian maknanya tidur rumah yang sama. Of course bilik yang lain lah kan. Jadi kadang kebanyakannya ialah tandas yang sama, cuma waktunya berlainan. Jadi maknanya be part of our family. Masak bersama, pergi menawai getah kan. It's a life, makna experience homestay. Yang itu yang homestay sebenar. Betul. Bukanlah makna yang dibuat kan. Itu dia yang homestay sebenar, yang ada SOP dia tersendiri dan mestilah a group of 10 houses in one village. Gitu. Okey Datuk, kita nak difahamkan ya, Datuk bakal memperkenalkan Visit Homestay Malaysia 2025 dan mungkin Datuk boleh terangkan secara ringkas mengenai Visit Homestay Malaysia 2025 dan juga pastinya mengenai objektif penganjurannya. Jadi gini kan, we have been mulakan homestay ini 1995 dan next year will be 2025. Jadi saya kira makna kita kena buat celebration sikit kan. That celebration is 30 years celebration kan. Makna kita kena raikan. Jadi kalau nak raikan just saying about 30 years celebration ya apa itu ya. So we have to move, makna move, growing dengan kata-kata yang Visit Homestay 2025 dan saya rasa ni penuh berani ni, penuh tanggungjawab. Rasa saya tak ada persatuan yang nak membuat visit. Yang adanya state, yang adanya country kan. Ini persatuan ni, persatuan kampung pula tu. So I think it can be growing. So inisiatifnya ialah inisiatif yang kita nak mengupgrade jenama ini sebagai kita akan lancarkan safe destination. Ini kita nak lancarkan safe destination homestay in Malaysia. So kita nak letak dalam tu, dalam dia punya target our safe destination tu, orang akan tahu bahawa we are certified by Ministry of Tourism. Kita ada sertifikat. Kita pergi kursus, rumah kita bagus, baik ya, keselamatan dan sebagainya. Dan this is time we certify kita punya safe destination tu melalui MOTEC, melalui kita ada Islamic Tourism apa namanya ITC ya, kita ada ITC dan melalui itu juga kita buat penjenamaan bahawa we are Islamic country. Maknanya sila datang. So all the values adalah value yang baik. So kita ada semua dia punya khusus-khusus dan sebagainya kan. So we win in ULISIS misalnya UNTWO, United Nations Tourism tu kita katakan bahawa this ULISIS ini bukan senang nak dapat mana. It's a coordination between association and kementerian. So maknanya kita letak banyak tu. Kita menang gastronomi in ASEAN dan kita lah yang memulakan ASEAN Homestay. Jadi kita nak lancarkan that safe destination melalui satu barcode. So ini barcode dia kan. Dan kita nak lancarkan macam-macam platinum punya package and every package. Tapi pelancaran ini kena ada dia punya sinonimnya. Apa yang akhirnya? Akhirnya is a visit. So gitu kan, maknanya biar orang kampung hati biar besar kan. Tapi Datuk, kita tahu ni besar perancangan ni selepas ini kan. Okey, mungkin kita akan sambung lagi perbincangan kita ni. Sekejap saja lagi kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia.
kembali di Apa Khabar Malaysia. Seronok bila kita bercakap tentang visit homestay Malaysia 2025 akan datang ni. Sebenarnya dah terbayang dah nak masuk cuti sekolah dah ni. Bapak-bapak mungkin kalau ada perancangan untuk bercuti bersama dengan anak-anak di homestay, mungkin inilah pilihannya yang tepat. Boleh pilih mana-mana homestay yang mungkin anda suka. Kalau nak pergi berkunjung ke Temelong pun boleh. Mungkin boleh jumpa dengan Datuk pertama kita pada hari ini ya. Okey. Bercakap pasal perancangan tadi, panjang lebar sebenarnya daripada Datuk sendiri. Mungkin di awal tadi Datuk ada bercerita tentang mungkin idea ni tersitu daripada Jepun. Adakah kolaborasi akan datang selain daripada di Malaysia saja, homestay di Malaysia? Ada mungkin ada perancangan untuk berkolaborasi dengan negara luar ke bagaimana? Ya. Pertamanya Alhamdulillah kita punya first client pada 30 tahun dulu is Japan. Of course sebab saya belajar kat sana kan. But we have been doing a lot of tak apa ya bahasa Inggeris. Boleh. Kadang payah juga saya ni orang kampung. Ya tak apa. Sekali-sekali masuk TV kan. Kita buat banyak collaboration. Kita banyak sign MOU. Saya ingat lebih pada ratusan dah. And kita buat di Jepun, kita buat di Korea, kita buat Indonesia, seluruh Indonesia, Bandung, Bogor, Jakarta, Surabaya kan. Kita buat di Bangkok, dan baru-baru ni kita buat di it's a collaboration between Homestay Malaysia dengan Homestay Vietnam. Dan we are doing a lot. Jadi kita nak bekerjasama dengan semua pihak-pihak NGO yang berkaitan dengan homestay. Dan selain itu kita buat juga MOU dengan kerjasama yang baik dengan travel agent, of course lah. Maknanya kita tak nak, maknanya is not jointly promotion. Kita join all our promotion ini bersama dengan pihak-pihak NGO, pihak-pihak Tourism Malaysia dan juga Motek. We are doing a lot. Bukan saja di Jepun, bahkan the whole world. Dan kita punya tema untuk this visit homestay 2025 ni is a connecting homestay to the world. Macam mana dikira makna kita connecting homestay to the world, sustainable, resilience, dengan mudah capai. Gitu kan. Dan Datuk, mengenai sepanjang visit homestay Malaysia 2025 yang diperkenalkan ni, dan kita nak tahu juga Datuk mengenai pengisian, sebab homestay ni kalau kita dapat lihat kadang-kadang banyak juga pengisiannya. Mungkin apa kelainan pengisian yang nak ditekankan antara aktiviti? First, kita dah buat benda yang kecil-kecil. Celebration, collaboration, everything kan. And then our next step iaitu daripada 1 hingga 5 hari bulan Jun ini, we are doing ASEAN Homestay Festival plus one. Plus one tu makna plus Jepun lah. So all the ASEAN country plus one, whereby maknanya kita akan panggil dia dalam 4 hari duduk di Kuala Lumpur, 2 hari Kuala Lumpur, 2 hari di kampung. Pilihlah kampung-kampung seluruh Malaysia. Because we have 212 villages. Dia nak duduk tepi gunung, nak duduk tengah gunung, atas gunung, tepi laut, tengah laut, everything is there. Nak duduk di paya, nak duduk mana-mana kan dipilih je. So we want them to know what we have. Kita ada beberapa produk ya. Dia nak mandi dengan gajah pun ada, misalkan dia nak tangkap ikan keli dengan tangan pun ada, semua benda. Nak duduk kat reban pun boleh. Macam-macam. Kalau kita ni bagi ayam makan ni kan, kita tak seronok dah kan. Tapi kalau Jepun, kalau Singapura, malah dia tak kenal bau itu ayam. Dia pernah tidur ni di rumah saya ni. Dia buka je tingkap, dia kata, "Oi, father, very big bird." Dan ini ayam kan. You look maknanya. Itu sebab saya nak jemput ni. Kadang-kadang orang Kuala Lumpur pun ada tak tahu ni. Dia ingat ayam warna putih je kan. Jadi maknanya banyak benda-benda yang lifestyle menarik. Yang menarik. Tak adalah jam. Keunikan Malaysia tu sebenarnya. Di sini. Saya dah cakap dah pada saya punya kerajaan kan. Bantu banyak sikit bagi duit ni. Because you see, kalau they all promote our kampung kan. Berarti dia ni dah menjalankan dua tu. Because kita tak ada lagi airport dekat kampung. Because kalau di promote homestay, promote kampung kan, then people will come. Tapi come through where? Through Pening, through Kuala Lumpur kan, through Johor. Jadi maknanya banyak sikit. Ini yang saya mengharapkan, maknanya we are moving. Kita ada banyak tanah. Saya boleh bagi contoh bahawa kita dulunya ada homestay. So we put a product of staying together. Staying together selama lebih kurang berapa ya, dekat 15 years. Dan kita tengok ya, orang pelancong datang mostly Singaporean. Dia datang, dia noi getah ni. Dia bayangkan noi getah kan, experience kan. Dia noi getah, dia bayar 10 sing
$. Tu kan sebab nak dapat experience tu. Dia balik, sebelum dia balik dia suka kita pakai pakaian kita kan. Dia tangkap gambar, ajar menari, ajar macam tadi buat batik dan banyak perkara-perkara kan dia dah suka kan. Dia tak hirau ada susu getah kan. So you see we are getting double kan. Dia noreng getah kita, dia jadi kudi kan. Kemudian dia bayar duit. Getah tu dia tak bawa balik kan. So there's very good impact on tourism industry ni. Maknanya pelancong datang, maknanya sosial yang baik, ekonomi yang baik. Itu dia strategi orang kampung Strategi orang kampung kan. Kita dapat yang saya cakap tadi ada 50 million kan. But the impact of that 50 million is triple tau. Maknanya duit berpindah tangan pada orang ni, pindah-pindahkan direct kan. Maknanya kita tak ada tu. So maknanya it's very good. Tolonglah maknanya I welcome also everybody to come. Tadi Datuk ada cakap tentang homestay, kampung stay dengan lamanku. Ini sebenarnya ada perbezaan yes. Gini kan. Homestay ni ialah macam saya cakap tadi, saya ajak pelancong datang ke rumah saya, duduk sama saya, bilik lain-lain, saya jaga be part of my family. Masak sama-sama, bilik air yang sama. Then after 15 to 20 years kita berniaga ni ya. Takkan orang kampung ni impak dia niaga banyak itu je kan. Saya nak juga orang kampung saya ni growing. How to grow? Cantik tu perempuan dia. Okay, how to grow kan. Maksud saya growing ini saya kena change pula kepada kampung stay. Dan ahli kampung stay saya ni mestilah datangnya daripada ahli homestay. Homestay ni dia punya one of the SOP-nya ialah kena ada 4 bilik je. If you have more than 4 rooms, you tak qualify dah untuk jadi ahli homestay. Maknanya jatuh pada kampung stay. Jatuh, you kena cari benda lagi nak buat. Kan? Sebab ditakuti bahawa kalau pelancong sampai duduk 4 bilik, kita duduk toge sama isteri dengan anak 2, saya memang dia jadi pelancong, kita pula jadi. So we don't want to change that kan? So fikir sama ahli-ahli persatuan, then we minta pada Motek, so please we have another one, the name is kampung stay. Kampung stay ni maknanya mesti buat di kampung itu. Contoh saya ada homestay Desa Murni, kemudian saya upgrade saya lagi, hari ni maintain, I have another one, namanya ialah kampung stay Desa Murni. Mana kampung stay besar lagi, kampung stay rumahnya lagi. Ialah more apa namanya, maknanya lebih luas, lebih privacy, lebih luas kan. Macam-macam ada. Maknanya saya nak kata lawan dengan hotel di Kuala Lumpur tak, but we are going to that. Ada dah banyak kampung stay saya ni, macam saya lah, sebab saya ni mengajar kan. Saya buat kolam mandi. Saya buat maknanya apa namanya buat tempat seminar room. Lepas tu buat dewan makan, buat, so we are moving that. Jadi bila kita move itu, saya dah lihat 5 tahun. Saya ni macam tempat orang belajar tau. Nak tengok, improve, tengok wajah presiden. Sebab tu saya 40 tahun dah jadi presiden ni. Tak ada lagi, because I'm teaching them. As by saya teaching them, saya buat juga. Jadi maknanya saya buat benda tu. And now I have 25 saya punya pekerja. You see pekerja saya ya, kerja di kampung. Gaji 1,500 kan. Saya boleh lawan tu. Sama dengan 4,000 duduk Kuala Lumpur kan. Sambil boleh jaga mak kan. The continuity is there. Jadi yang itu saya rasa, saya harap kalau this kampung stay ni boleh growing, tiru saya lah. Ada kolam, saya ada rumah huruf, maknanya kita tidak perlu ke bandar ya untuk mencari rezeki. Tak ada istilah boring duduk kampung nanti. Dan dalam masa sama boleh membangunkan lagi ekonomi setempat. It's a matching lah. Kita buat betul-betul going to be 5 star di kampung. Itu dia. And then the third one yang saya nak lancarkan ni bulan 6 ni. Now kita dah buat dah ni mula-mula. Pendek dah laman kut. Pendek ke ni? Tak boleh. Laman kut. Nanti panggil lagi kan? Masa dah ni tu. Next time you call me, no problem. Okay. Laman kut ni kan ialah macam kita dah daftar kepada My IPO. Dia macam KFC. When you talk about laman kut Temelur, laman kut Langkawi, laman kut Pening, every houses, itulah model. Okey, itu dia. Nampaknya Datuk, masa kita tak mencukupi Datuk. Kita dah tak boleh bercakap lebih lanjut. InsyaAllah lain kali kita akan bawakan lagi dalam topik yang begitu menarik sekali, iaitu mengenai Visit Homestay Malaysia 2025. Dan sekian sahaja untuk apa khabar Malaysia pagi ini. Bolehlah merangka atau memikirkan ke mana hala tuju anda. Kalau boleh, seelok-eloknya untuk dapatkan pemandangan alam semula jadi yang menghijau, pilihlah homestay. Assalamualaikum, selamat. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Terus bangkit, yakin berdiri.